Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sekali lagi bersama kita BTZ pada hari ini. Dan Alhamdulillah kita bertiga hari ini ya. Selamat pulang kepada pangkuan kita. Tak pergi mana pun. Tak pergi mana. Raja belum mati ya. Raja belum mati. Kerusi masih tetap sama. Okay. Alhamdulillah. Alhamdulillah. And this particular video as per usual is with our good friends, collaboration dengan kawan-kawan kami di GRTV. GRTV adalah media team kepada Global Ihsan Relief. Global Ihsan Relief merupakan satu badan yang melakukan banyak kerja-kerja usaha kemasyarakatan, humanitarian dan sebagainya. Dan hari ini kita nak cerita mengenai a particular project yang diorang lakukan which is called Orphan Sponsorship Program. And kita in Islam, we know that we have a lot of emphasis and care that we give towards orphans. Ini merupakan satu perkara yang Allah sebut dalam Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah Nabi sallallahu alaihi wasallam he himself was an orphan. Wow. So kita banyaklah perasaan yang kita kena letakkan kepada perkara tersebut. Betul. So siapa yang nak sumbang kepada perkara ini, maka GER Global Ihsan Relief ada a particular program that they run, and this will help them with insyaAllah education, daily meals and health expenses for only $50 a month. Bukan banyak mana pun, insyaAllah. You can change an orphan's life for the better. For more information, do click the link below. Kau jauh beza sih dia sampaikan dengan saya sampaikan. Sama. Tak ada. Macam planet Marikh. Alhamdulillah semua sihat. Apa khabar semua? Nampak kita skema. Sihat semua. Baik, Alhamdulillah. Kenapa baju sama dan colour sama ni? Tak tahulah. Mungkin baru habis perang kot. Baju hijau kan. Baru habis keluar daripada ni kan. Alhamdulillah, kita akan sambung dengan kita punya podcast kita. Kita punya konten tetap mengenai Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan hari ini insya-Allah kita akan bincangkan mengenai Nabi Allah Ayyub alaihi salam. Masya-Allah. Oh, Nabi Ayyub. Nabi Ayyub dengar nama Nabi Ayyub ni teringat dengan ayat yang disebutkan dalam Quran tentang ayat doa Nabi Ayyub kan. Yang mana tu Ustaz? Allah Subhanahu Wa Taala sebut wa Ayyub idna la rabbahu qala rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Oh, itu kira antara doa yang paling power paling deep lah. Sebab makna dia tu So kita nak discuss lah hari ni kan, InsyaAllah. Dan yang itu anda rasa dia punya climax dia. So in order for us to build to that particular doa, kita kena cerita background sikit. Mengenai Nabiullah Ayyub alaihi salam, kita tahu beberapa perkara lah. Di antara perkara yang paling penting mengenai Nabiullah Ayyub alaihi salam adalah dia seorang Nabi yang Allah memberikan banyak nikmat kepada dirinya. Betul. Dan kalau kita tengok cerita Nabi kan, Nabi-Nabi tu berbeza dari sudut background mereka. Ada Nabi-Nabi yang mungkin mereka itu tidak semewah. Betul. Ada Nabi-Nabi yang kadang-kadang kehidupan mereka itu agak simple. Tapi ada juga Nabi-Nabi yang di mana mereka itu agak mewah. Seperti mana kalau kita tengok nanti ya, kita bila bincang Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud. Bukan saja kaya, malah raja, ada kekuasaan. Malah raja kan. Tu siapa Sulaiman? Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Daud alaihi salam. Tapi ada juga Nabi-Nabi yang tidak macam itulah. Tapi Nabi Allah Ayyub merupakan di antara orang yang diberikan nikmat yang banyak. Dan ini tersebut dalam Al-Quran, begitu juga dalam riwayat yang banyak. Nikmat dia tu apa Ustaz Zahil? Antara nikmatnya, kita tahu Nabi Allah Ayyub AS, dia ni datang daripada kalau kita tengok daripada sejarah, orang katakan dia daripada orang yang datang daripada Rom. Romania. Tapi dia tinggal di tempat di mana yang dulu saya pernah tinggal. Saya pernah tinggal Di Syam. Syam tu dekat Jordan. Dan sekeliling Jordan tu lah. Dan masya-Allah Nabi Allah Ayyub ni antara nikmat dan kelebihan. Saya kalau dengar Syam ni, saya memang teringat tu benda je. Ni lahjah Syam ni. Dia kalau orang budak-budak yang belajar bahasa Arab ni kan dia punya bahasa diorang kan bahasa pasar lain-lain. Kalau Syam tu bunyi dia macam mana sikit Ustaz? Syam dia macam Shlonak. Shlonak Shlonak. Kuis. Dia lembut sikit Dia lembut sikit. Shlonak tu kira macam mana? Macam how are you? Macam baik, sihat. Gitu. Kalau Fushha kira kif hala, kira macam tu kan. Kaifa haluka? Al anta bi khair? Kenapa ketawa ni? Dia ketawa ke orang Muslim? Tak, maksudnya macam jauh beza dia bunyi dia. Shlonak dengan Kaifa halukum? macam spelling, in terms of susunan. But I think kat Jordan, kalau the more you are educated, you duduk dengan budak-budak educated pun, the first sentence orang akan berbual pun is kaifa halukum. Just nak tunjuk yang orang very educated. Macam apa khabar? Kira macam kita kat Raffles Place lah. macam, how are you mate? Yeah. How are you sir? Kat Raffles Place Cakap kat Raffles Place, kat Marina kan. Tempat lain tak boleh. Kalau kat Arab Street kan, duk macam kira macam tu lah. Tengok bahagian mana Arab Street juga. Ada bahagian-bahagian Jadi kalau bahagian Al-Qudwa yang dulu tak boleh. Itu Shelby. Aduh, sih. I nak beli topi dia.
Okay, go get next. Random apa? Alright, Nabi Ayub datang ni awalnya daripada Syam. Daripada Syam. So antara kita tahu yang Nabi Allah Ayub ni, antara kebanyakan ceritanya, dia ni memang orang yang mewah lah. Mana Ustaz Taufik sebut tadi. Tapi antara nikmat dia lagi satu adalah dia diberikan badan dia tu Allah berikan dengan sebaik-baik sifat lah. Ada yang katakan dia kuat, ada yang katakan dia ni Masya Allah, kelebihan dia ni orang dia sihat, orang dia cergas, dan yalah, orang kalau nak gunakan bahasa sekarang macam dia fit lah. Dia tu Nabi yang Allah berikan kelebihan, dia adalah orang yang fit. Dan kelebihan ekstra dia pula, dia bukan fit saja, dia pula memang orang yang ada duit. Diberikan kemewahan. So apa kelebihan fit dalam Islam? Kita bukan cakap pasal fitri tapi ada sebut nama. Apa kelebihan kita fit? Kita dianjurkan ataupun kita diwasiatkan lah. Wasiatkan Boleh. Kita diwasiatkan untuk menjaga amanah diri kita juga. Badan kita dan sebagainya. Sebab kalau badan yang sempurna atau badan yang dijaga dengan baik ni, kita dapat menjalankan amanah-amanah kita dengan sempurna. Contohnya solat, contohnya ibadah-ibadah, dan antara sifat-sifat para anbiya juga kalau kita tengok, Nabi SAW pun terkenal dengan badannya begitu ramping, fit, naik kuda, boleh pergi perang. Rasa kau adjust badan Kena check sikit lah. Tak, tapi cakap pasal adjust badan ni mungkin sensitif. Tak lah, dia dengan kita dia paling fit apa. Tak lah. Dia actually kena diam lah boy. Tak lah, ni sensitif sikit. Pasal banyak orang Melayu kita kan, kalau nampak makan nanti makan tak habis, cakap ni rezeki Allah kasih, jangan buang. Tapi in the end bila masuk perut jadi gemuk kan. Jadi macam mana tu? Dia ada satu jenis, dia ada satu jenis Soalan bagus tu. Dia ada satu jenis manusia yang saya rasa dia ini contribution dia terhadap masyarakat dan keluarga dia besar, tapi gelaran yang diberikan tak elok. Dia punya nama dia adalah tong sampah. Kan? Kasih dia makan. Dia tolak tong sampah. Contribution dia besar tau. Lagi yang guru-guru tu kan. But that's the thing lah. Dia kadang-kadang dari sudut makan ni, kalau kita nampak depan kita tahu bahawasanya israf, pembaziran itu satu perkara yang memang besar, tidak digalakkan lah. Sehingganya Allah sebut dalam Quran, innal mubazirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang bazir makanan, bazir apa-apa pun lah merupakan kawan-kawan setan. Tak ada lagi dalam ayat Quran di mana buat satu benda Tuhan cakap kalau kau buat benda ni kau jadi geng setan. Kecuali ayat ni. So it's a big thing So it's a big thing. Cuma itulah saya rasa I rasa kita rasa dari sudut awalnya tu, bila kita ambil tu, tipnya adalah ambil yang kita rasa kita boleh habis lah. Yes. Itu nak kena balance juga kan. Betul. Atau ambil yang sikit. Betul. Apa orang Melayu selalu cakap, kan? ambil sikit nanti nak lebih tambah kan. Dia tambah kan. Betul. Cuma benda ni, budaya ni, rasanya masalahnya tak datang pada orang Melayu kita. I think orang Melayu terkenal dengan suka habiskan makan. Kebanyakan makanan semua kita habiskan. Sebab kita believe that memang Nabi kata yang paling last tu adalah barakah. Kan? So depends lah. Kalau you memang dah makan satu goni, kan tinggal nak last tu memang dah tak boleh masuk. End up actually yang first tu yang tak barakah. Korang makan lebih apa kan. Betul. So yang tinggal last tu yang jadi isu kan. Tu you cakap macam ni pun kadang-kadang bergaduh juga orang bila dah habis makan kan. Katalah kita makan orang ramai tinggal lagi satu piece ayam kat tengah tu kan. Tu standard lah. Tu standard. Kau makan lah, kau makan. Habis orang tak nak makan lah. Tapi kalau kat tanah Arab kan, orang gaduh last kan. Betul. Betul kan? Betul. Because they understand that there's barakah ini. Tapi mungkin last mesti tak ada orang nak sentuh Kenapa macam Segan lah. Malu. Segan lah. I think segan. Tapi malu actually nak dalam mendapat hati keberkatan ke Mami. Lagi-lagi benda free. Tapi dalam hati masing-masing tu aku nak. Ambil je lah. Tapi I perhatikan benda ni, benda yang tak baik ni berlaku bukan di negara kita sangat tau. Macam makan tak habis. And especially makanan banyak tak habis tau. So dekat negara-negara Arab, I notice lah, is a trend now. Since my sister kat sana, I pergi Riyadh hari tu. So my sister kata the trend is diorang sengaja tinggalkan sisa-sisa makanan tu just to show that diorang ni orang ada duit. Teruk culture ni. So yelah, walaupun di negara Arab, tapi diorang kalau tak menghidupkan sunnah tu dan menghidupkan benda baik tu pun susah juga. And memang you akan nampak literally orang akan tinggalkan makanan yang boleh dimakan tau. Diorang just macam tak apa lah, just to show that kita memang orang ada duit, kita tinggalkan makanan. Dekat Amerika ada this particular culture, they call it dumpster diving. Dumpster diving ni adalah orang-orang kadang-kadang diorang akan pergi kepada dumpsters lah, tong sampah untuk cari balik makanan-makanan yang mungkin masih boleh dimakan, diberikan kepada orang miskin. Okay. The problem is tau, kadang-kadang even in supermarkets
I'm not sure exactly in Singapore, tapi saya pernah nampak a particular program done in Singapore in which kalau supermarket, kalau they bring in food items kan, katalah vegetable ke apa kan, they will only put on the shelves apa-apa yang aesthetically cantik. Dia kalau katalah carrot, kalau kita tengok carrot dekat online ke apa, picit gambar carrot kan, carrot cantik. Tapi kalau carrot tu macam rosak sikit, macam tak cantik sangat, diorang buang tau. Oh, is it? Padahal boleh makan. Padahal boleh makan sangat. So this movement, the dumpster diving movement, diorang akan ambil makanan-makanan ini daripada supermarket and then give it off to people ataupun jual dengan kadar yang murah. Sama lah macam furniture hotel juga. Correct. Yang apa mungkin ujung-ujung ni ada terchip sikit, dia Baju pun dia sama, jual. babe. Baju luar. Itu asal ada factory outlet kan. Which is a good thing lah. Okay, kejap. Macam cerita factory outlet. Boleh, tak apa. Daripada makan. Yang penting ada manfaat, tak apa. Okay, go. Next. Allah berikan banyak kenikmatan kepada Ayub Dah aku teringat balik ni kat mana kita stop tadi. Antara nikmat yang Fit tadi, fit. Ya, kita Fit, cakap pasal, yes. pasal sebagai orang orang yang beriman ni kita digalakkan untuk menjadi orang yang fit lah. Disebabkan kita punya amanah, disebabkan kita punya tanggungjawab sebagai orang yang beriman ni, kita kena selalu cergas jaga family kita dan untuk elakkan juga diri kita daripada sebarang penyakit lah. So that's why bila Nabi sebut dalam hadis, makanlah dengan tangan kanan, makanlah makanan-makanan yang terdekat dengan kita, dan antara sunnahnya pun kita makan jangan tengok kat makanan orang lain. Itu semua antara disiplin yang Nabi sebut untuk kita selalu appreciate makanan yang berada dengan kita tu. So walaupun makanan tu sikit, tapi itulah rezeki yang Allah berikan pada kita. Mungkin dia sikit, tapi dia adalah satu rezeki yang Allah dah choose untuk you, and it suit you, and memang benda tu memang adalah benda yang baik secukupnya untuk kita. Walaupun sikit. Yeah. Kalau kita tengok sejarah, Nabi pun bukan orang yang makan banyak. Nabi makan kurma, Nabi boleh je makan banyak. Cuma Nabi disiplin diri Nabi, kalau tak ada makanan, aku berpuasa. Level dia macam gitu tak ada makanan, tak apalah, puasa. Macam sekarang dah susah, tak ada makanan kita boleh grab. Betul. Itu yang Boleh order bukan susah lah, senang lah maknanya, tapi nak menghidupkan sunnah tu macam dah jauh sangat. Ada orang kawal tanya, lah, betul. Ada orang tanya pasal sukatan makanan. So how much should you actually be eating? Kalau kita from an Islamic perspective, berapa banyak kita kena makan? Macam mana kita nak tahu makanan tu dah terlebih kita makan? Susah tau nak gauge. Lepas tu ada hadis Nabi SAW, Nabi sebut makan ni luqaimatun luqaimat. Luqaimat dalam bahasa Arab, luqmah tu is a morsel dalam bahasa orang putih kan. Morsel tu a small bite. Tapi Nabi tak cakap luqmah, Nabi cakap luqaimah, small morsel. So Nabi cakap makan sikit sedikit sehinggalah tulang belakang ini tegak. Maksud tulang tegak dah tu tegak adalah ni badan dia. macam mana mau tegak juga. Dia maksud tegak tu adalah kita boleh buat kerja. Kemudian kata Nabi SAW, kalau kita perlu lebih sedikit daripada itu, the maximum is this. Satu bahagian makanan, satu bahagian perut itu air, satu bahagian perut itu adalah angin. That's the max. So dengan hadis itu, kita macam ada a bit of an idea of makan ujung dia adalah work. Maka dengan itu, the problem for today would be, kalau kita fikir masalah makan output ni adalah kerja, kebanyakan kita bekerja dalam keadaan duduk. Betul. Kita kerja kat office kan. If you think about it that way, seharusnya kita tak perlu makan banyak sangat apa. Because the output, dia punya output dia dengan input dia macam tak tally lah. Correct. Maka mungkin kita kena review benda ni lah. Mungkin. Itu yang orang kira calories. Macro tracking lah, micro tracking kan. Actually ada influence dia lah along the way. Macam dia nak menujukan you so that you jangan makan banyak nasi. Correct. So because nasi also another link up also. Banyak sugar, banyak Nasi calories sugar. and all that kan. So I think I pun bukan mana punya fit jaga makan betul-betul, but I think I kind of like program what I should eat lah. So I think Kena ada takwa di dalam makan nak ya. kena ada probably lah. Tapi kalau dah nampak nasi ayam kat depan pun tak boleh lari juga. Depan ni Evertop kan. Ada lawa juga. Tadi apa hadis cakap apa? Makan makanan yang dekat kan. Evertop ni dah dekat. Betul, boleh dekat. Gitu. Ikut gitu Habis recording mesti kena singgah babe. Aduh, tak makan kat dekat. Balik. Gurau Now going back to the story of Nabiullah Ayub, right? So Ustaz Zahil tadi cakap Nabiullah Ayub AS memang diberikan segala kenikmatan lah, dari sudut jismania, dari sudut badan dia tu fit, keluarganya tu ramai, kemudian kesihatan tu dia ada, kemudian harta dan perniagaan dia itu juga merupakan successful endeavours. So kita nak cakap seolah-olah dia macam living the life Living the life living the life comfortable and successful life and at the same time thankful. Okay. Takwa kepada- Susah sih.
Tu wah, tu susah saya nak dapat semua. Like almost perfect lah. Yeah, that's why I said. He's living the good life lah basically. Tu term orang putih guna the good life lah. Yeah. Imagine Allah sebut dalam Quran tentang kekayaan you. Means you are kaya tau. Kalau Allah tak sebut means Betul. sebab yelah Allah yang bagi apa? Allah yang berikan pada Nabi Ayub. So bila Allah SWT berikan dia apa ni yelah orang kata kemewahan. Zaman dulu kemewahan is a bit different daripada sekarang tau. Because dulu orang cakap we talking about gold, silver, tanah, unta, kambing, kuda. Kan Lambo semua Jadi Lambo tak ada lagi mahal lah kan. Cuma Allah punya fokus is apa yang dia buat dengan harta dia tu. Kenapa dengan harta yang banyak tu tetap dia masih bertakwa dan dia beriman pada Allah sehingga Allah mengangkat dia menjadi seorang nabi yang disebut dalam Quran dan antara ulul azmi. So Allah SWT dalam kisah Nabi Ayub ni, one of the best thing is Allah try to macam nak samakan antara nikmat kesusahan dengan nikmat kemewahan. Sebab kita akan go into depth nanti. Nabi Ayub pun Allah SWT berikan kepada dia satu ujian. Yang di mana ujian tu pada mata Nabi Ayub is actually rezeki untuk dia. Which is benda tu kita jarang dengar. Orang-orang boleh menerima satu sakit tu satu kau sakit ni nikmat babe sakit insya-Allah kan. Macam pelik lah kalau kita dengar. Tapi I rasa benda-benda ni akan sampai pada orang yang dah reach Takwa kemewahan dia. duit Yes. dia tu Okay, dengan ketakwaan dia tu. Macam bila you dah sampai to the extent yang you ada bermilion-milion dolar dalam bank. So bila you hilang sikit, you tak rasa apa-apa. Yalah, betul. Ataupun bila you hilang banyak pun you rasa macam duit tu dah tak bermakna untuk you. Kan ada orang kadang-kadang duit dah banyak sangat, dia dah tak nilai duit tu as satu benda yang mendatangkan happiness. Betul. Dia kata I need more time with my family. I need more time pula Dia jadi tukar lah, satu dia benda tukar, yes, luxury correct. dan Maka dalam riwayatnya, and this is where ni kita sambungkan cerita dia. Maka Allah mula untuk menguji Nabi Ayub AS. yes. Ini yang permulaan Ini kisah. permulaan dia. And ada beberapa riwayat and kita tak tahu the exact sequence dari sudut ditarik nikmat itu satu-satu. Okay. And bila ditarik nikmat yang pertama, dalam riwayat sebut perniagaan dan harta itu affected. Katalah perniagaan tak menjadi. Ada riwayat, and ini dalam kitab-kitab tafsir, syaitan turun menyerupai seorang manusia and dia mula nak try goyangkan Ayub lah. Macam betul lah. Itu yang tak puas hati Ini mana-mana dia ada mana? So the idea would be that dia akan cakap macam kau continue to do good, kau continue untuk bertakwa, kau beribadah, Tuhan tarik harta kau, apa kau nak ibadah lagi? Dia goda lah Dia goda. Fuh, kurang ajar betul lah. And dia hit where it hurts lah kan. Wah, Tapi pandai Ayub betul. akan cakap, in Indonesia Ayub cakap, but harta ni kan milik Tuhan. Setan kena macam tu kan. So this is a person you cannot mess with. Yes. Dia balik, dia macam mengamuk, cari cara lain. Allah takdirkan, Allah uji Nabi Allah Ayub AS kemudian dia dengan perkara-perkara yang lain. Antaranya adalah anak-anak mula sakit dan ada yang meninggal. Okay. Maka syaitan datang cakap benda sama juga. See, kau buatlah baik lagi. Bukan Tuhan sayang kau pun. Tapi kejap, Ayub tak tahu kan tu syaitan kan? At that point belum tahu lagi. Belum tahu lagi. Okay. Right? And it starts to hit him. And mula masyarakat cakap, mungkin Ayub ni kena tarik nikmat satu-satu. Pasal dia bukan orang baik lah. Perception. Exactly. Ini akan berlaku kat masyarakat kan. Kalau ada orang kena satu musibah, ada je orang nak cakap something. Oh, itu dah biasa sangat. Kan? Yes. Sama ada nikmat ataupun ditarik nikmat, there will always be somebody, some mangkuk. Betul-betul. Ini ada benda nak cakap. Ni Ada bukan je apa, reason ni duit tak halal sama ni. Uish. Kau tahu ke tak duit halal ke tak halal? Jual rumah dah bankrupt ke? Kan? Macam tu. Betul-betul. Ni bukan pasal apa. Ni adalah kemana judi ke apa kan. Tak ada duit hilang ke apa. There will always be something. Ayub alaihi salam, he was consistently bertakwa kepada Allah. The last thing that affected Ayub alaihi salam adalah kesihatan. And pada ketika itu, beberapa riwayat, ada yang kuat, ada yang kurang kuat, tapi teruklah sakit Nabi Ayub AS. Ada riwayat yang tidak begitu kuat sehingga dikatakan sampai ulat keluar kat kepala ni. Serius Ada beberapa riwayat. Wah, tu dah betul package Everything. Satu persatu That's the thing kan. Tadi kita cakap pasal ada orang kena uji and dia biasa diuji. Tapi ada orang yang dia melalui kemewahan dalam kehidupan and then everything is removed. That's a separate matter tau. Ya, man. Betul? Tak terbiasa dengan kepayahan. Tiba-tiba kena payah macam tu. Betul. It's a test. Tapi Ayub AS consistently akan jawab dekat mangkuk setan ni. Dia akan cakap, tak apalah, ini ujian Allah. Pada ujung cerita dia yang agak menarik. The last person to be on the side of Ayub AS, apabila semua orang dah pandang dia lain macam, orang tak nak berniaga dengan dia, anak semua sakit dan sebagainya, the last person to be with him adalah isteri dia. Masya Allah. Ada perbincangan di mana isteri dia pun dah mula untuk mengeluh.
Saya nak ke mana ni? Should we give up and so on and so forth. Dalam riwayat, Ayub tanya kepada isteri dia, kita ni hidup mewah dah berapa lama? Maka dia jawab dalam beberapa riwayat lah. Ada riwayat cakap 80 tahun. Ada riwayat sebut 70 tahun. Lama kita. Mewah 80 tahun ni lama. Of course lah. Lama. Orang mewah setahun dua. Mewah berpuluh tahun. Kemudian Ayub tanya kat isteri dia, Tuhan uji kita berapa lama? Isteri dia cakap 7 tahun. Dia cakap, aku malu nak mengeluh. Tuhan berikan kita kemewahan selama ini. Sikit aja macam ini kita dah mula mengeluh. Betul. And at that point of time, mulalah isteri untuk sedar. This is where penghujungnya itu Nabiullah Ayub AS sebut ungkapan doa tadilah. Ustaz bacakan kita Ustaz doa dia Ustaz. Rabbi anni massani ad-dur wa anta arhamur rahimin. Which is one of the most beautiful doa ever. Dia short tapi sharp lah. Sharp lah. Short and sharp lah. And ni kalau kita fikir balik, kalau kita sakit, kita minta apa? Ya Allah sembuhkan aku. Tak ada duit, kita cakap apa? Ya Allah kasih aku duit. Tak ada kesihatan, ya Allah macam ni macam tu kan. Ayub tak sebut benda tu pun. Dia cukup, ya Allah, aku ni rasa sakit dan engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Did he ask for anything? No. Tapi what comes afterward? Ayat saya lupa Ustaz, ujung tu. Fakashafna. Fastajabna lahu. Lupa juga Allah ayat jawab kepada doa Nabiullah Ayub, maka kita tinggalkan ataupun hilangkan daripadanya segala apa penyakit, segala apa masalah, dikarenakan dia seorang yang sangatlah bertakwa kepada Allah. fakashafna ma bihi min dur. Correct. Right? So ajaran Allah kepada kita adalah, Allah kadang-kadang nak tengok je kita ni boleh tak nak sebut bila sakit, bila ada masalah, ya Allah aku sakit Allah. Wah, ini betul punya tight slap saya kat manusia-manusia. Betul sih kisah ni. Like literally like macam what you say just now, macam benda yang kita dah pernah nampak pun dekat dunia. Maybe kawan-kawan kita, maybe atau parents ke siapa-siapa ke. So benda yang pernah kita, benda logik lah. Logik yang tak, yang bukan direka-reka lah. So you boleh, dari situ you boleh nampak bezanya manusia. Macam how they nilai you lah, for example. Macam for me I got nothing to hide. Orang macam cakap bye. Ada cakap jual rumah, dah bankrupt lah, ada apa. Cakap, Masya Allah, rumah landed kan? I macam serious lah. Aku happy je, tak ada apa-apa je. So like macam correct. What you say is correct. Apa macam benda ni it's expected lah, because manusia kan. So And I'm not sure whether you guys agree with this. Kadang-kadang di antara benda yang paling sakit dalam muka bumi ni adalah ungkapan manusia terhadap diri yes, kita. of course. Kita boleh je nak try elak ke apa, tapi dia sakit tetap sakit. Sebenarnya tu benda tu lagi sakit daripada actual sakit. Exactly. Betul tak? Macam orang tak boleh terima, tak pandang apa ni, mata merah lah dan segalanya. Macam diorang tak boleh just terima the fact that macam okay, your life is at this junction. Macam there's always ada this macam ungkapan or macam points that they want to bring up and say, oh tak lah, hari tu aku nampak dia pinjam duit. Oh tu hari aku nampak tu lah, dia call, dia WhatsApp someone, can also be cerita macam oh nak pinjam duit tu, padahal belum apa-apa pun. Kenapa Ustaz orang iri hati I macam ni? think that shows that apa ya, I yelah, after all these years yang kita jumpa orang, ada orang yang lalui ujian, dan ada orang yang hidup tiba-tiba daripada ujian, bukan ujian lah, macam kesusahan, tiba-tiba dapat kemewahan. Yang kita nampak dia berubah hidup dia. Correct. Bukan berubah dari sudut diri dia je, berubah dari sudut dia menilai orang juga. Betul. Dalam penilaian semua yang kita nampak ni, termasuk kita lah, kadang kita pun terlepas pandang. Kita pun kadang menilai orang dengan penilaian yang salah dan sebagainya. Dia shows that kita ni manusia satu, and that's why bila kita mengharap sangat penilaian daripada orang ni, ini yang akan mendatangkan satu benda yang bawa kita kepada kemusnahan. Bila you expect so much penilaian, grading, orang punya rate terhadap you dan sebagainya, itu yang akhirnya you akan fikir kenapa Allah SWT sebut inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah, di sisi manusia ke dan sebagainya, adalah orang yang paling bertakwa pada Allah. Because at the end of the day, you kalau ingat balik orang-orang cakap pasal you dan sebagainya, takkan boleh match dengan Allah punya rahmat terhadap you. Exactly. You buat dosa sebesar mana, Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku ampunkan kau. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Subhanahu Wa Taala kata, aku tak ampunkan kau dengan satu perkara je, itu kufur pada aku, syirik kepada aku. Tapi the rest yang lain tu, istithna dia jauh gila tau. Lain, Allah SWT kata, the rest aku open untuk kau. Aku settlekan kau. Itu yang menunjukkan satu benda yang kita kena sedar, bahawa kadang-kadang pandangan daripada manusia,
manusia punya tanggapan terhadap kita ni, dia boleh bagi impact pada that saat aja. Betul. Tapi kalau kita bawa benda tu sampai kehidupan kita, sampai kita rasa every single thing must be read by someone, must be read by everyone, then you tak boleh hidup. Sebab semulia-mulia manusia pun, macam Nabi SAW pun ada juga orang tak terima Nabi. Ada juga orang tak terima dakwah Nabi. Dan semulia-mulia, iaitu Allah SWT pun ada juga orang syirik pada Allah. Walhal Allah yang jadikan kita. Betul. Allah yang ciptakan kita. Tetap dan Allah SWT, Allah kata wala tahzan alaihim. Allah cakap dengan Nabi, jangan kau bersedih kalau orang tak masuk ni. Aku pilih siapa yang nak beriman kepada aku. Nabi pernah, tanggapan Nabi dalam kehidupan Nabi ni, kalau boleh semua orang Nabi nak selamatkan masuk Islam. Yes, of course. Tapi the sad part is Allah SWT ajar Nabi yang akan ada manusia yang tetap tak berpuas hati, and ada je masalah. Itu yang kita dapat dalam kehidupan kita. You buat apa pun, you pindah satu hari, you rumah you macam besar flat ke kondo pun, akan ada orang cakap juga. Exactly. Betul. So that's why it will never end. To be honest, saya tak, yalah, kalau kata orang Melayu ni, I tak goyang pun lah apa orang cakap pun, to be honest. Because for me, my life, I'm happy sih. Macam, of course there will be episodes of, you know, you naik turun and all that. But for me, I macam, alah, benda kecil lah. Macam just tak perlu, saya tak penting. So As long as kita sihat. yeah, Yalah, that's correct. untuk orang tu satu ujian, tapi untuk kita tu satu nikmat juga. Kadang orang lepaskan diri dia daripada satu tanggungan. Saya kata orang cakap pasal rumah ke, cakap pasal kereta, kita tak tahu orang tu lalui apa. Betul. Dan kadang-kadang tak ada sebab pun. Kan kita tanya kenapa kau tukar ni? Taklah, rumah aku dah tak ada, anak-anak pun dah besar. Aku tinggal dalam rumah kecil. Takkan ada dua orang semata-mata nak tunjuk yang dia kaya, dia kena tinggal rumah besar. Betul. Correct. So for a lot of reasons kan. Padahal anak-anak dah besar, rumah downgrade lah, rumah kecil kan. Dia punya- Tapi tanggapan is macam, oh, dia ni tak ada duit dah tu. Moral of the story, you beli apa pun, you beli apa pun, memang akan ada orang cakap. You kahwin, orang cakap, kahwin Bila you ada anak, orang akan cakap, oh anak satu je, tak dua, tak tiga. Bila anak ramai, ramainya anak, tak penat ke? Ada rezeki ke? Cukup ke? Faham tak? Jadi Betul. benda tu tak akan habis. And Allah SWT tahu benda ni. That's why bila kita tengok dalam cerita-cerita para anbiya, tak pernah kita dengar para anbiya ni mengadu pada manusia. So the best part is, Allah kata, innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Allah SWT kata, qala innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Ustaz, itu ayat power, Ayat Ustaz. yang Tapi the best. kita kena cut sekejap. Sebab jauh sangat pergi ya. Jauh sangat. Tapi tak apa, kita end here. InsyaAllah kita akan sambung pada part 2. Part tu